الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya menjaga adab dalam Google Meet. Mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan ketika kuliah kita sedang berjalan. Dan sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan beradab sopan. Dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurniaan, nikmat iman dan Islam serta nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan kadang-kadang kita di dalam kehidupan ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita bahawa perjalanan kehidupan ini kadang-kadang tidak seperti yang kita ingini, tetapi dia mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita menerima segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh kesabaran dan penuh rasa redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita teruskan lagi perbincangan kita mengenai tajdid iman. Jadi suara Ustaz boleh dengar elok Dengar Ustaz. Jelas. Okey. Kita teruskan lagi perbincangan kita mengenai tajdid iman. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, mari kita perhatikan di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Allah Subhanahu yang bermaksud, Tuhan berfirman, "Wa man yu'min billah", sesiapa yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk ke hatinya. Allah akan memberikan panduan, akan menjadikan hati kita itu menikmati dengan keimanan yang sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan teguh di atas jalan hidayah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu itu Maha mengetahui. Jadi di antara sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, hidayah kepada kita di saat kita mentajdidkan iman kita. Iaitu dengan kita memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharatut Tauhid, kata dia iman itu akan bertambah dengan bertambahnya ketaatan. Kata dia, warujjihat ziyadatul iman bi ziyadatit ta'at wa naqsuhu bi naqsiha. Maksudnya pendapat yang rajih di dalam pandangan ulama ahli sunnah bahawa iman itu akan bertambah dengan bertambahnya ketaatan yang kita lakukan, dan ia akan berkurangan dengan berkurangnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan kepada kita
jalan yang benar. Dan Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang kita lakukan. Ini adalah suatu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat ini beberapa persoalan yang perlu kita tanya untuk kita teguh di atas jalan hidayah, untuk kita teguh di atas jalan keimanan. Contohnya, kita boleh bertanya diri kita, dalam makna kita benar-benar menghayati keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, di mana hubungan kita dengan Al-Quran? Bagaimana kita membaca Al-Quran? Bagaimana kita mentadabbur ayat-ayat Allah? Kerana dia adalah firman Allah. Dia adalah merupakan peringatan-peringatan Allah kepada kita dan hamba. Di mana kita dengan merasai kebesaran Allah dan juga zikrullah. Bagaimana kita dengan ilmu-ilmu agama kita? Apakah kita meningkatkan ilmu agama kita? Ataupun kita mendapati ilmu agama kita ini sangat cetek, sehingga kita dapati maklumat-maklumat yang kita ada masih belum menyelamatkan kita daripada ancaman-ancaman semasa. Ataupun dengan kata lain, maklumat agama yang kita ada sangat-sangat sedikit sehingga kita merasai yang kita ini sangat kering keilmuan agama kita dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mengenali ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam kita juga mentajdidkan iman ini, kita bertanya di mana teman-teman kita yang soleh dan salihah. Ini juga perlu, kerana dalam usaha mentajdidkan iman ini kita tidak sendirian. Bahkan orang-orang yang beriman pastinya akan memiliki teman-teman yang saleh dan juga salihah. Keluarga yang saleh dan juga keluarga yang salihah. Karena dalam perjalanan kita bukan menuju ke syurga untuk kita sendirian, tetapi kita bersama dengan teman, kawan, keluarga dan orang yang paling hampir dengan kita. Begitu juga persoalan kita di mana kita dengan masjid dan juga pengajian-pengajian, pengajian-pengajian ilmu, supaya kita sentiasa diingatkan dengan ilmu yang boleh memantapkan keimanan kita kepada Allah. Begitu juga persoalan yang perlu kita tanya, di mana perkara-perkara sunat, puasa-puasa sunat, sedekah, sembahyang, adakah semakin bertambah ataupun berkurang? Dan juga perasaan kita terhadap tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita fikirkan? Dan dalam usaha mentajdidkan iman ini juga perlu untuk kita berfikir bagaimana kita memberikan perhatian kepada kaum muslimin, susah senang mereka, sedih duka mereka, ataupun kita hanya fikir makan minum kita tanpa kita melihat jiran tetangga, saudara mara kita, teman-teman kita yang mana mereka susah ataupun senang. Dan dalam tajdid iman ini juga yang perlu kita lihat ialah bagaimana perasaan dan kesedaran kita terhadap, tadi ada call in pula dah. Okey. Perasaan dan kesedaran kita terhadap dunia yang kita ada. Apakah kita merasakan kita ini seronok dengan kehidupan dunia sehingga kita lupakan akhirat? Begitu juga kita perlu bertanya sejauh mana rasa takut kita kepada Allah, rasa gerun kita kepada Allah,
bagaimana kita dengan kubur, bagaimana kita dengan hari kiamat. Dan kita juga perlu bermuhasabah diri kita, sejauh mana kita ini mengikut hawa nafsu kita, dan sejauh mana kita ini melakukan amal-amal ibadat, ketaatan dan juga amal-amal soleh, berbanding dengan kita memuaskan nafsu dan keseronokan kita di dalam kehidupan harian. Jadi persoalan-persoalan ini yang kita lihat di dalam catatan-catatan para ulama, ini semua adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus ayat 9 dan 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita melihat kaum muslimin dan muslimat sekalian. Surah Yunus ayat 9 dan 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ini. Okey, adik. Ayo. Pergi kat Uni. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita tengok ayat. Dia kata orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayat sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, Allah akan membuka pintu-pintu amal soleh untuk kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil daripada iman dan amal soleh ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kita ganjaran yang sangat besar di sisi Allah, iaitu dikurniakan kepada kita syurga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita dapat melihat janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, bahawa kepastiannya mereka akan dikurniakan syurga yang mengalir di dalamnya itu sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan. Lalu Tuhan kata da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Makna suruhan mereka di dalam syurga ini adalah ucapan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan salam, dan juga segala apa yang mereka sebut hanyalah memuji, mengagung dan mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat surah Yunus ayat 9 dan 10 ini adalah suatu gambaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana keikhlasan kita dalam melakukan amal-amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan kita di atas jalan hidayah itu. Maknanya pentajdidan iman atau tajdid iman ini dengan tajdid amal-amal soleh, insya-Allah nanti dalam kuliah yang akan datang kita akan bincang tajdid amal soleh. Ini akan memberikan kepada kita kekuatan dan akan memantapkan kepada kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan memastikan
kita sentiasa berada di atas landasan ataupun jalan yang lurus yang akan menjamin keselamatan dunia dan juga keselamatan kejayaan di hari akhirat. Jadi dengan tajdid iman akan membuahkan amal soleh. Dengan adanya iman dan amal soleh ini akan menghasilkan kepada kita satu ganjaran yang besar di sisi Allah, iaitu kita akan dikurniakan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan itu kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawa amalan-amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Pernah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah amalan yang afdal yang perlu dilakukan oleh setiap orang Islam? Ditanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billahi wa rasulih, iaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa maza? Sahabat tanya, selepas dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa dia? Qala, maka Rasulullah menjawab, jihadun fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila summa maza? Kemudian apa lagi? Kata Rasulullah, hajjum mabrur, melaksanakan ibadat haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, berdasarkan kepada hadis dan pertanyaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bahawa untuk kita mencapai tajdid iman yang sebenar-benarnya ini, kita perlu kepada amal-amal yang soleh. Dan amal yang soleh yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis yang kita lihat tadi, antaranya ialah menunaikan ibadat haji, berjihad di jalan Allah. Di dalam hadis yang lain, sahabat tanya, apakah amalan yang afdal? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, sembahyang di awal waktunya. Dan ini adalah di antara amalan-amalan yang eratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita saksikan dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat untuk diterima sesuatu amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah syarat iman. Di dalam surah Al-Isra ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Sesiapa yang inginkan kejayaan iaitu hari akhirat dan dia berusaha untuk mendapatkan akhirat itu sedang dia dalam keadaan benar-benar beriman, ini tajdid iman. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang ini akan mendapat ganjaran yang besar hasil daripada usaha terhadap amalan-amalan yang mereka lakukan. Jadi dengan sebab itu, amalan-amalan yang kita buat ini dengan imannya itu akan membuahkan hasilnya itu ganjaran syurga. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab orang-orang itu akan dapat keluar daripada api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyatakan la ilaha illallah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia yakin kepada Allah, merasai kebesaran Allah, orang yang ada tekad ini, Allah akan haramkan dia daripada api neraka. Wal-iyazubillah. Kita minta Tuhan lindungi kita semua daripada azab api neraka dan ditempatkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, orang-orang yang memiliki iman ini antara lain akan dipelihara oleh Allah daripada gangguan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 99 dan ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki apa-apa kuasa terhadap orang-orang yang beriman. Begitu juga kepada orang yang sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kekuasaan syaitan dan iblis ke atas manusia itu adalah bagi orang-orang yang memang mengikuti mereka, mengikuti iblis dan syaitan, dan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu orang yang selamat daripada tipu daya syaitan dan iblis ini ialah orang yang memiliki iman. Jadi dengan sebab itu orang-orang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya ia akan menikmati ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kesempatan ini marilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita melihat kesan-kesan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana iman itu menguasai hati kita dan kita sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara akan dirasai oleh orang-orang yang beriman. Iaitu yang pertama, dia akan mendapat perlindungan Allah. Dia akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz dhulumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah merupakan pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah akan memelihara. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, akan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Sementara orang-orang yang kafir, maka pelindung mereka itu adalah taghut. Pelindung mereka itu adalah syaitan dan iblis yang akan mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Itulah beza di antara dua kelompok orang yang beriman dan juga orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang merupakan salah seorang khalifah umat Islam yang dia merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam situasi tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan mereka dalam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dalam situasi takut itu, dia telah didatangi oleh keluarga Bani Umayyah supaya dia menulis harta yang sepatutnya untuk ditinggalkan kepada anak-anaknya. Di dalam keadaan dia takut nak mati ini, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sekiranya aku tulis untuk anak-anak aku ni harta, maka harta itu akan merosakkan mereka. Tetapi kalau mereka sudah mempunyai iman, walaupun tidak ada harta, maka Allah akan melindungi mereka. Maka dibaca ayat ini, Allahu waliyul ladzina aman. Allah itu pelindung kepada orang-orang yang beriman. Maka dia akan memeliharanya. Dan dia tetap teguh untuk tidak mengambil harta umat Islam dan diberikan kepada anak-anaknya kerana bimbang masa depan mereka tanpa harta. Tetapi dia tetap memelihara anak-anaknya dengan iman dan Islam, yang akhirnya diceritakan bahawa setelah kematian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang berjaya dan terhormat dalam kalangan masyarakat umat Islam. Jadi natijah yang kedua daripada keimanan kita kepada Allah dan tajdid iman ini, kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini adalah natijah yang dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran.
bagi orang yang memelihara kehidupan keimanannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada mereka ini kehidupan yang damai di dunia dan juga kehidupan yang sejahtera di akhirat. Mari kita perhati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. Tuhan kata, man amila salihan min zakarin aw unsa. Sesiapa yang melakukan amal soleh, lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka dia akan mendapat kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik ini yang dimaksudkan dengan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kata Tuhan, wala najziyannahum ajrahum, kemudian kami akan kurniakan kepada mereka itu dengan ganjaran-ganjaran yang baik, hasil daripada bi ahsani ma kanu ya'malun, hasil daripada apa yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan dunia. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, tajdid iman ini adalah suatu yang sangat penting untuk kita sentiasa fikir. Bagaimana dengan sebab iman ini kita berjaya di dunia dan akhirat. Yang ketiga, hasil daripada keimanan kita kepada Allah ini, kita akan merasai mahabbatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 96, innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wuddah. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi mereka itu kasih sayang. Tuhan akan kurniakan kepada mereka itu mahabbah, mahabbatullah. Jadi seseorang itu bila dah disayangi, dikasihi oleh Allah, maka dia akan diterima di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana di dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha idza ahabba fulanan faqala li Jibril inni ahbabtu fulanan fa ahibbuh. Tuhan bila Tuhan suka kepada seseorang, dia beritahu kepada malaikat Jibril bahawa Allah menyukai seseorang. Maka Jibril akan menyuruh kepada ahli langit, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah suka kepada seseorang ini, maka kamu wahai para malaikat langit, sayangilah mereka. Fayudha'u lahul qabulu fil ard, maka akan ditempatkan di dunia ini dalam kalangan orang-orang yang disukai oleh masyarakat. Jadi itu di antara kesan keimanan di dalam diri kita. Dan yang keempat, kesan daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini ialah Allah Subhanahu wa taala akan mempertahankan orang-orang yang beriman. Tuhan akan memelihara dan menjaga orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempertahankan orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka kepada orang-orang yang khianat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima daripada kesan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini ialah malaikat akan sentiasa memohon istighfar kepada orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang sentiasa mentajdidkan iman ini akan dimohon keampunan oleh malaikat kepada mereka itu. Malaikat akan memohon keampunan kepada mereka itu. Kita boleh perhatikan firman Allah dalam surah Ghafir ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Tengok tuan kata. Jadi malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala dan yang ada di sekitarnya,
Mereka ini bertasbih memuji Allah dan beriman kepada Allah. Dan mereka juga sentiasa beristighfar, iaitu memohon keampunan kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka berdoa antara doa malaikat kepada orang-orang yang beriman ini. Mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilmah. Wahai Tuhan yang luas segala rahmatnya itu dan pengetahuannya. Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah mereka-mereka yang bertaubat. Wattaba'u sabilak. Dan yang telah mengikuti jalanmu. Waqihim azabal jahim. Selamatkanlah mereka daripada azab api neraka. Jadi hasil daripada beriman ini akan menyebabkan kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yang terakhir, orang-orang yang beriman ini pastinya akan mendapat kejayaan di hari akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan juga orang yang mukminat, iaitu mereka akan mendapat ganjaran syurga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, dan mereka itu akan kekal abadi di dalamnya, dan mereka akan menikmati kediaman-kediaman yang indah di dalam syurga Adn. Dan mereka juga akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan keredaan Allah itu adalah lebih besar. Dan kata Allah, wa dzalika huwal fawzul azim. Dan kejayaan dapat masuk syurga itu merupakan suatu kejayaan yang sangat besar. Jadi saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini, kita sangat perlu untuk mentajdidkan iman. Dengan mentajdidkan iman kita ini, kita akan mendapat kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita melihat cabaran semasa yang sentiasa berubah. Yang kita lihat hari ini di dalam dunia dan media sosial yang ada di hadapan kita, kita boleh guna untuk kebaikan dan kita juga boleh terjebak dengan segala keburukan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memelihara kita daripada berbagai-bagai ujian dan fitnah yang berada di luar sana, dan kita tidak memiliki satu himpunan yang selamat, satu kelompok yang boleh memberikan kepada kita kedamaian, maka pastinya kita akan mendapat ancaman yang sangat besar di dalam menempuh perjalanan kehidupan. Jadi dengan sebab itu, tajdid iman yang kita jadikan sebagai tagline kita pada perjumpaan ini, untuk kita sentiasa berfikir, untuk kita sentiasa ingat memperingati antara satu sama lain. Di samping kita menimba ilmu-ilmu pengetahuan mengikut bidang-bidang dan disiplin ilmu, hak kita jadikan tajdid iman ini sebagai asas untuk kita berfikir, sebagai jalan untuk kita mengorak langkah, memperbaiki diri untuk kita menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu ingat bahawa iman itu akan bertambah dan iman akan berkurang. Iman akan bertambah dengan bertambahnya taat seseorang insan, dan akan berkurang iman dengan berkurangnya taat seseorang insan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil peluang yang ada dan waktu yang sepatutnya. Yang saya lihat jamaah muslimat ini sangat aktif
dalam satu hari ada 3 kuliah ini, pastinya suatu yang sangat baik. Bahkan kita perlu menyusun dan mengatur supaya boleh dijadikan kelas pengajian kita ini sebagai satu pondok maya yang akan mengatur cara hidup kita, cara pengajian kita, peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dengan itu kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz rasa Ustaz nak kena landing di sini dahulu. Mungkin malam ni kuliah kita agak pendek sikit. Sebenarnya badan tak berapa rasa kuat lagi. Jadi insya-Allah minggu depan nanti mungkin eloklah sikit. InsyaAllah dalam kuliah kita yang akan datang, kita akan bincang tajdid iman dalam ibadat. Bagaimana untuk kita meningkatkan ketakwaan kita dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cabaran-cabaran dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, iaitu aqabah yang ketiga, iaitu penghalang kepada ibadat. Nanti insya-Allah kita akan bincang penghalang kepada ibadat yang akan disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu yang pertama kecintaan kepada dunia, bagaimana rawatannya, kemudian gangguan daripada kalangan makhluk manusia, bagaimana kita mengatasinya, kemudian gangguan daripada syaitan dan juga iblis serta kuncu-kuncunya, serta halangan daripada hawa nafsu yang ada dalam diri kita. InsyaAllah kita akan perincikan di dalam pengajian kita yang akan datang berkaitan dengan tajdid iman di dalam ibadat insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, saya rasa mungkin kita tangguh di sini dulu untuk perjumpaan kita pada malam ini. Pengusi, boleh kot nak kita agak malam ni tak sampai 1 jam. Boleh Ustaz. InsyaAllah. Jadi saya Ustaz ingat kita landing di sini dan insyaAllah kita sambung pengajian kita ini dalam tajdid iman pada minggu akan datang. Saya serahkan kepada pengusi. Silakan. Jazakallah wa khairan katsirah Ustaz di atas perkongsian ilmu untuk kuliah Isyak kita pada malam ini. Syukur alhamdulillah Ustaz telah menerangkan kita kepada kita dengan lebih detail mengenai keimanan. Seperti Ustaz katakan tadi, orang yang beriman pasti akan mendapat kejayaan di hari akhirat, dan iman itu akan ada naik dan turunnya. Iman akan naik bila kita menambahkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, dan iman kita akan turun bila kita kurang ketaatan kita, iaitu kita lalai. InsyaAllah dengan berkat perkongsian ilmu yang berterusan daripada Ustaz, semoga iman kita akan sentiasa meningkat dari masa ke semasa. InsyaAllah kita akan bertemu dengan Ustaz lagi pada kuliah yang akan datang pada waktu dan masa yang sama. Terima kasih Ustaz, memandangkan Ustaz kurang sihat, kita berhenti di sini dahulu dan kita Gema Nur Iman akan terus bersiaran pada kuliah subuh 6.45 pagi esok, kuliah duha, kuliah asar dan seterusnya. Sila rujuk WhatsApp grup Gema Nur Iman. Mohon Ustaz tutup kuliah Isyak kita pada malam ini dengan doa tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين وارفع عنا وعن جميع المسلمين كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة وفتنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.